أيوة طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن شاء الله نواصل درسنا الجديد وهو التذكير والتأنيث. Okey, kita sambung pelajaran kita, topik yang baru. At-tadhkir, muzakkar lelaki. At-ta'nith, muannas, perempuan. Okey. Kita tengok dulu slide kita. Okey. Okey. Hari tu sebelum ni, okey, qabla hadha darasna an aqsamil kalimah. Kita dah belajar tentang pembahagian perkataan. Kita ada al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Okey, sekarang saya nak pecahkan al-ismu, al-isim. Kita boleh bahagikan kepada macam-macam kelompok. Tapi hari ini kita nak tengok kelompok yang besar iaitu muzakkar wa muannas. Okey, ada muzakkar lelaki dan ada muannas perempuan. Okey, ma makna muzakkar? Ma dalla ala ismin muzakkar. Okey, apa-apa yang menunjukkan nama muzakkar wa yatakhalla min alamatit ta'nis. Dan yatakhalla maksud dia kosong, tak ada. Tak ada alamat. Alamat ni tanda-tanda lah at-ta'nis yang menunjukkan dia tu perempuan. Ammal muannas, muannas pula, ma dalla ala ismin muannathin, apa-apa yang menunjukkan isim muannas, wa yulhiqu fi akhirih, dan diikuti di belakangnya. Di belakang sesuatu perkataan tu, ada apa? Biwahidin min thalathi alamatit ta'nis. Ada salah satu daripada 3 alamat yang menunjukkan dia tu perempuan. Au takunu alamatut ta'nis bil makna. Au takunu alamatut ta'nis bil makna. Ataupun dia tak ada 3 tanda ni, tapi dia memang perempuan berdasarkan maksud dia, makna Okey, kita tengok muannas dulu sebelum tu kita kena tengok dalam bahasa Arab. Uniknya kita ada pembahagian muannas dan muzakkar ni Dalam bahasa lain tak ada. Contoh melainkan orang lah. Orang contoh dia seorang perempuan. She is a girl. He is a boy. Macam tu sajalah. Macam bahasa Arab kita unik. Sebab dia ada beberapa pecahan yang kita nak kena tahu. Contoh bahasa Melayu, buku. Buku lah. Tak ada jantina. Contoh katil. Tak ada jantina apa-apa apple. Tak ada jantina. Contoh nasi. Tak ada jantina. Tapi dalam bahasa Arab kita kategorikan dia berdasarkan jantina disebabkan tanda di dalam perkataan tu sahaja. Bukan ni maksud dia ni perempuan sifat ke macam mana, bukan Muannas, kita tengok kita ada Ustazah kata tadi ada 3 alamat dan satu lagi al-muannas bil makna. Kita tengok yang pertama, unzur awalan ila at-ta al-marbutah. Ni selalu daripada kecil kita panggil ta sanggoi. Contohnya kan. Tapi kita panggil at-taul marbutah. Ta yang diikat bersama perkataan tu, al-marbut. Contohnya sayyaratun. Nampak ta di belakang ni? Jami'atun, university. Kabiratun, besar. Al-madrasatu, sekolah. Sebelum kita sambung kamu boleh nampak kalau yang tak ada alif lam, Ustazah letak 2 tanwin. Ada 2 baris. Kalau ada alif lam, kita ada satu saja tanda. Al-haqibatu, beg. Muslimatun, seorang perempuan muslim. Tabibatun, seorang doktor perempuan. Muallimatun, seorang guru perempuan. Ini perkataan-perkataan yang ada ta marbutah di belakang dia. Kita panggil perkataan ni, semua ni kita panggil dia muannas. Al-alif al-maqsurah. Tanda yang kedua adalah al-alif al-maqsurah. Untuk senang faham, kita panggil dia alif maqsurah ni, ya yang tak ada titik. Ya tak ada titik. Kalau ya yang ada titik, kita panggil al-alif al-manqusah. Nanti kita tengok. Contoh kubra.
Okey, tak nampak ta marbutah kan? Tapi sebab ada ya tak ada titik ni, ada al-alif al-maksurah ni, kita kelaskan perkataan tu, kategorikan dia sebagai muannas. Okey, Laila contohnya. Okey, Laila memanglah perempuan. Okey, tapi kata tak ada tanda pun. Ni memang sebab al-alif al-maksurah ni adalah tanda dia muannas. Salwa. Okey, tanda muannas. Sughra. Okey, kecil. Okey, ni pun tanda muannas. Okey, tanda yang ketiga, al-alamatus tsalitsah, al-alif al-mamdudah. Okey, al-alif al-mamdudah daripada perkataan mad lah. Okey, maksud dia panjang sikit. Lepas alif tu ada hamzah. Contoh sahra. Sahra ni padang pasir Okey, tapi dari pengkategorian perkataan tu kita letakkan dia di dalam muannas sebab ada al-alif al-mamdudah. Okey, hamra. Okey, ada orang nama Hamra contohnya kan, Humaira. Okey, kita kelaskan perkataan tu dalam muannas. Sama langit langit perempuan. Safra kuning. Okey, kita kelaskan dia sebagai muannas Kemudian ada juga perkataan yang tak ada ketiga-tiga tanda ni. Ta marbutah pun tak ada, alif maksurah pun tak ada, alif mamdudah pun tak ada, tapi dia kita panggil muannas. Sebab hakikat dia memang muannas. Okey, contoh Maryam. Maryam ni nama memang perempuan. Zainab. Ummun, ibu. Okey. Bintun. Ni ta maftuhah ta terbuka ni kita tak panggil ta marbutah Ukhtun, kakak. Hamil mengandung pregnant. Okey, sebab apa kita tak letak ta? Sebab kita tahu yang mengandung hanyalah wanita. Okey, so kamu nak letak hamilatun pun tak apa. Kalau tak letak hamil kita boleh faham. Yang mengandung hanyalah perempuan. Murdi'. Okey, murdi' ni yang menyusukan anak. Selalu yang menyusukan anak ni siapa? Perempuan. Okey, jadi kita faham. Walaupun tak ada murdi'atun, tapi kita tahu murdi'un tu memang khas untuk wanita. Haid. Okey, perempuan yang berhaid. Okey, setiap bulan dia datang haid. Okey, kita tak letak haidah sebab kita tahu haid ni memang khas untuk wanita. Jadi kita kelompokkan perkataan ni al-muannatsu bil makna. Okey. Kita tengok yang ketiga, okey, muzakkar. Okey, tadi kita tengok perkataan yang perempuan. Perkataan yang lelaki apa pula? Muzakkar. Okey, contoh Muhammad, Ahmad, Zaidun. Nama orang lah biasa Okey. Dan kemudian beberapa perkataan, ni contoh perkataan ni yang tak ada ta marbutah, tak ada alif maksurah, tak ada alif mamdudah. Okey, contoh maktabun, meja. Kitabun, buku. Qamusun, kamus. Mirsamun, pensel. As-sariru, katil. Contoh. So, kita kelompokkan perkataan ni dalam kumpulan muzakkar. Okay. Ada juga beberapa perkataan dalam bahasa Arab. Okay. Dia muzakkar, tapi ada tanda ta marbutah. Contoh, Hamzah. Okay. Nama orang. Talhah, contoh. Okay. Walaupun ada ta, kita kelaskan dia sebagai muzakkar. Okey, kita sambung Okey. Dan untuk orang selalunya untuk insan, okey, contoh muslimun. Okey, perkataan ni boleh ada muannas dia. Okey, muslimun muzakkar, muannas dia muslimatun. Tabibun, doktor lelaki, muannas dia tabibatun, doktor perempuan. Ghaniyun, kaya, seorang lelaki yang kaya. Ghaniyatun, seorang wanita yang kaya. Okay, so boleh sekarang Ustazah harap kamu boleh nampak macam mana bentuk muannas, macam mana bentuk muzakkar. Okey, kemudian kamu mungkin akan tanya kan, kenapalah kena belajar muzakkar muannas ni? Penting ke? Okey, penting, sangat penting. Kenapanya kita nak kena tahu muzakkar dan muannas? Sebab dalam bahasa Arab ni semua akan efek, dia saling berkait. Kalau kamu salah tentukan daripada awal tu muzakkar muannas, so kamu akan salah. Dia akan berkait-kait. Okey, contoh, yang pertama sekali kita tahu muzakkar muannas ni sebab apa? Kita nak kelaskan satu perkataan tu, contoh mufrad, singular, musanna dua jamak bila dia plural. Contoh, muslimun, seorang lelaki muslim. Muslimah ni dua orang lelaki muslim.
muslimuna, ramai lelaki muslim. Tapi kalau perempuan, contoh mukminatun, seorang perempuan yang beriman, mukmin. Mukminata ni dua orang perempuan yang beriman. Okay. Mukminat, okay, 3 perempuan atau lebih, okay, wanita yang beriman. Kalau kita tengok 3 tadi kan plural, untuk lelaki dia guna waw nun. Untuk perempuan dia guna alif dan ta. So nampak tak dah berbeza kan? Kalau perkataan dia lelaki, dia punya jamak plural dia pun ada tanda dia sendiri. Kalau perkataan tu muannas, perempuan, bila plural dia pun dia ada tanda dia sendiri. Okay. So itu yang kepentingan pertama. Okay. Kepentingan kedua, kenapa kita nak kena tahu bezakan antara lelaki dan perempuan ni? Okey, sebab contoh kita nak padankan dengan isim, kata nama ataupun verb, kata kerja, fi'il. Okey, dia bergantung kepada asal perkataan tu. Okey, contoh. Muallimun, guru lelaki. So, kita letak hadha. Hadha, okey, ini seorang guru lelaki. Kalau perempuan, guru perempuan, hadhihi muallimatun. Tengok, tadi guna hadha. Di sini kita guna hadhihi. Sebab perkataan selepas dia pun berbeza. Okey, yang Ustazah bahagi kelompok ni. Okey, contoh. Hamzah ghaniyun. Hamzah seorang yang kaya, lelaki. Laila jamilatun. Laila seorang perempuan yang cantik. Contoh kamu nak kata budak lelaki itu cantik. At-tiflu jamilun. Tak boleh letak jamilah sebab dia lelaki. Okey. As-sayyaratu kabiratun. Kereta itu besar. Okey, nampak ada ta marbutah. So kabiratun pun ada ta marbutah. Dia ikut Okey, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Masjid tak ada apa-apa tanda muannas. Jadi di belakang dia kabirun pun tak ada apa-apa tanda muannas. Okey. Okey, ta'kulu Fatimah. Fatimah makan kan? Okey, sedang makan Fatimah. Kalau Ahmad, ya'kulu Ahmad. Nampak bila perempuan kita letakkan dengan ta. Kalau lelaki kita gunakan dengan ya. Okey, dalam bahasa lain tak ada, sama je. Okey, contoh Ahmad is eating. Fatimah is eating. Still eating tu sama. Tapi untuk bahasa Arab, eating tu makan berbeza. Okey, kalau Fatimah seorang perempuan tak kulu. Kalau 2 orang perempuan berbeza pula. Okey, Ahmad seorang lelaki, so kita guna ya'kulu. Okey, boleh faham Jadi itu perbezaan asal lah. Okey, secara asasnya kenapa kamu nak reti, kena tahu bezakan apa itu muzakkar dan apa itu muannas. Okey, contoh lain kita boleh bila kita padankan dengan kata ganti nama, dhamir. Contoh ismuhu Muhammad. Nama dia Muhammad. Kalau perempuan ismuha Zainab. Nama dia Zainab. Tadi kita guna hu. Sekarang kita guna ha. So ada beza dia. Okay, Ustazah harap kamu fahamlah secara asasnya dulu. Apakah perbezaan? Kenapa nak kena tahu muzakkar muannas? Okey, apa tanda-tanda muannas? Okey, ada 4. So, Ustazah harap lepas ni kita boleh buat latihan. Okey. Dalam Quran pun sama. Ustazah tak tipu. Dalam Quran kamu buka pun kaedah dia yang sama. Okey, nanti Ustazah bagi contoh-contoh daripada Al-Quran lagi. Okey, contoh apa contoh kita? Tilka asyaratun kamilatun. Okey. Baqaratun safra'u. Sama. Okey. Contoh lagi. Zalikad dinul qayyim. Contoh. So, dia ikut. Memang ikut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.